Pertama sekali di hari kedua Syawal ini saya nak merakamkan perasaan duka cita atas perginya atlet memanah program podium iaitu Muhammad Haziq Kamaruddin yang telah meninggal dunia di Hospital Kajang pada pagi ini. Laporan awal bahawa arwah tidak mengidapi sebarang penyakit. Cuma daripada awal dahulu beliau hanya ada gout sahaja. Dan namun dalam keadaan beliau setakat pada 12 hari bulan, which is sehari sebelum raya, beliau masih lagi meneruskan latihan bersama dengan coach beliau. Dan hanya pada 13 hari bulan beliau telah mendapat kebenaran daripada jurulatih beliau. Beliau pulang ke rumah. Dan setelah pulang ke rumah pada 14 hari bulan, beliau dilaporkan pada peringkat awal dilaporkan pergi ke toilet, balik semula, dan pada 8 pagi beliau dikatakan menggigil dan akhirnya tidak sedarkan diri. Dan kemudian digegaskan ke hospital. Sampai ke hospital 9.35 dan pronounce ataupun dia telah disahkan meninggal dunia pada 9.37 pagi. Dan arwah adalah seorang atlet yang mempunyai jasa dan bakti yang cukup tinggi. Beliau menyertai program di Johor peringkat awal 2008 dan kemudian menyertai program elite pada 2012. Menyumbang pingat emas sukan C. Dan di kejohanan memanah dunia 2 kali pingat perak, 1 kali yang last kali Salt Lake di US pingat gangsa. Dan pemergian arwah ini adalah satu kehilangan kepada sukan negara, kerana beliau juga dijadualkan untuk menyertai kejohanan untuk mendapatkan kelayakan di Korea untuk sukan Olimpik. Beliau pernah menyertai 2 sukan Olimpik, satu di Rio, satu di London. Jadi saya dah berhubung sendiri dengan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Adham Baba, minta supaya proses postmortem bedah siasat dicepatkan agar urusan pengebumian jenazah dapat dibuat secepat mungkin. Dan ini pun atas permintaan keluarga. Saya bersama dengan semua daripada KBS, MSN, terima kasih kat Tan Sri Noza bersama hadir pada hari ini kerana kami melahirkan perasaan takziah dan duka cita yang teramat sangat atas kehilangan ini. Dan insya-Allah kita akan bantu keluarga untuk berdepan dengan detik-detik yang begitu menguji mereka di kala merayakan sambutan Aidilfitri hari kedua ni. Dan apapun saya memohon rakyat Malaysia secara keseluruhan dan mereka yang mengenali arwah agar kita sama-samalah memanjat doa, mudah-mudahan roh beliau akan ditempatkan bersama para mukminin salihin dan sentiasa berada dalam dakapan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Proses dia agak terbatas dalam COVID ni kan. Ya. Tengokkan bedah siasat akan tetap dilakukan. Ya. Macam mana proses pemumian tak seperti kita kat sini? Ya, dia proses kebumian dimohon oleh keluarga untuk dilakukan di Merlimau. Jadi urusan penghantaran jenazah sebagainya, urusan untuk postmortem semuanya akan disekawal selia dan dibantu oleh KBS secara peribadi oleh saya sendiri pun. Saya akan berhubung dan facilitate anything that what I could to make sure urusan ini berjalan dengan licin dan lancar. Datuk Seri, di social media kumpulan-kumpulan pembangkang, kumpulan aktivisi menuduh ini kerana vaksin. I think kita pertahankan benda ni kerana Yalah. kita tak tahu result. Saya rasa kita kena ada rahmah lah. Dan songkornya kita hormati perasaan ahli-ahli keluarga dahulu. Arwah divaksinkan sama dengan saya. Divaksinkan dalam bulan April pun sama dengan Tan Sri Noza, sama dengan rakan-rakan yang lain. Dan juga divaksin kali kedua pada 4 hari bulan. Maknanya 10 hari yang lalu. Dan sejak daripada divaksinkan, semua atlet di bawah pemantauan rapi oleh semua kaki tangan ISN.
Malahan mereka mengambil RTK kali kedua pada 10 hari bulan. 11 hari bulan. Dan daripada ujian itu negatif. So, saya tak mau buat andaian apa-apa dan saya fikir adalah amat-amat tak bertanggungjawab dan saya fikir saya minta merayulah di luar sana bahawa untuk kita sekurang-kurangnya respect dan ada perasaan rahmah lah kepada keluarga arwah. Kan? Keluarga arwah, alhamdulillah beliau redha pemergian suami beliau. Beliau rasa sedih tetapi beliau menganggap ini ada suatu kata fitrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terima. Tapi janganlah kita besar-besarkan benda yang tak betul. Kajian kata bedah siasat masih dilakukan, kan? Dan sebarang dapatan tu insya-Allah akan dimaklumkan nanti. Tapi pada waktu ini boleh saya katakan semua 264 telah divaksinkan pada hari yang sama. Saya sendiri dan lebih kurang 242 divaksinkan kali kedua sebab ada atlet-atlet penerjun yang tak dapat pulang bersama waktu tu. Dan setakat dia tidak ada. Dan seandainya apa pun yang kita nak buat kesimpulan, tunggulah biar bedah siasat. Yang saya mohon supaya dipercepatkan. Dan saya fikir yang penting pada kita sekarang doakan. Doakan kekuatan untuk keluarga, keluarga arwah, Syira, isteri beliau, berdepan dengan hari kedua raya, kehilangan suami dalam tempoh perkahwinan bukanlah baru berkahwin, tak panjang. Beliau arwah pun baru berusia 27 tahun. Kan? Let us be a responsible citizen. If anything that we need to feel now, gotta try to feel the feeling of sadness together with the family and the sorrow that they have got to go through. At least for once, let us be humankind. Thank you very much. Thank you, sir. Bagi pihak Majlis Olimpik Malaysia, kita nak mengucapkan rasa duka cita yang sangat, setinggi-tinggi takziah, sedalam-dalam takziah kepada isteri Haziq iaitu Syira serta keluarga di atas kehilangan yang sangat mengejutkan ini. Saya selalu katakan tanpa atlet siapalah kita, ya, sebagai pentadbir sukan, sebagai mereka-mereka yang berada dalam industri sukan, kerana mereka inilah the unsung hero and also the hero yang sering tanpa komplain, tanpa merasa orang kata apa, berputus asa, sentiasa berada untuk memperjuangkan apa, jalur gemilang ataupun maruah negara. Sebab itu saya selalu katakan, sama macam saya katakan bagaimana saya memulakan proses melobi untuk pension pada atlet-atlet Olimpik. Ya, inilah antara perkara yang kita selalu katakan, bahawa mereka-mereka ini adalah sekumpulan atlet-atlet yang telah banyak berjuang. Sebab itu saya bila mendengar kehilangan Haziq pagi tadi, Haziq telah berada di Olimpik 2 kali, ya, dan sedang berusaha untuk menuju kelayakan Olimpik Tokyo. Ini adalah seorang atlet senior walaupun muda yang telah banyak berjuang kepada negara. Dan bagi pihak seluruh industri sukan, saya nak merakamkan, pertama ucapan takziah yang saya katakan tadi, yang kedua adalah ucapan terima kasih kita kepada saudara arwah Haziq di atas sumbangan beliau yang tidak ternilai terhadap sukan negara, khususnya memanah. Dan saya mahu kesemua mereka-mereka yang berada dalam industri sukan dan juga rakyat Malaysia mendoakan agar roh Allahyarham ditempatkan di kalangan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Dan kita mendoakan di hari yang mulia ini supaya keluarga Haziq tabah menghadapi dugaan yang sangat besar ini, dan kita semua bersimpati dan berduka cita di atas kehilangan. Haziq juga ada prospek untuk nak ke slot ke Tokyo. Saya tengok momentum pasukan luar Malaysia. Tentu saja sedikit sebanyak ia akan orang kata memberi impact negatif secara emotionally kepada atlet-atlet kita. Namun sebagaimana kita semua sedia maklum, atlet-atlet kita selalu meletakkan kepentingan negara mendahului kepentingan diri, dan saya berharap Presiden berada di sini untuk kita semua memberitahu atlet-atlet kita supaya bersabar, dan ini adalah dugaan yang kita semua harus tempuhi.
dan saya berharap apa saja yang berlaku ini kita redakan dengan pemergian beliau, dan kita berharap bahawa selepas ini atlet-atlet semua dapat orang kata mendoakan yang terbaik buat arwah Haziq, dan kita semua akan memikirkanlah apakah langkah-langkah selanjutnya untuk kita selepas ini orang kata regroup dan melihat kepada proses kelaikan dan seterusnya. Okey, thank you. Presiden, boleh. Okey, ready? Satu kehilangan besar buat sukan khususnya Persatuan Manah bagi Perak. Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Dalam masa kita menyambut Hari Raya, tiba-tiba kami warga Manah kehilangan seorang atlet yang mana kita harapkan beliau akan dapat melayakkan diri ke Olimpik. Yang sebenarnya beliau telah 2 kali layak ke Olimpik. Ini untuk kali yang ketiga, tapi apabila jadi berita ni, kita semua warga Manah berasa sedih ya. Dan kami ingin mengucapkan salam takziah kepada semua keluarga beliau dan juga isteri beliau yang berada di sini ya. Memang jelas nampak sebab segi presiden ini. Apa yang buatkan Haziq tu seorang yang Yalah, dia seorang pemanah yang kita kata tak pernah berungut, tak pernah kira training, latihan, dia akan ikut latihan apa saja yang kita beri dia akan ikut ya. Itulah yang buat kami berasa satu kehilangan yang cukup besar. Kita akan cari pengganti pun saya ingat susah nak dapat macam Haziq. Ya. macam mana momentum skuad untuk dalam skuad melayakkan Olimpik? Ya, insyaAllah kita akan ke Paris pada bulan 6 ni. Jadi kita terpaksa cari satu pengganti seorang atlet pengganti. Mungkin dalam senarai itu kita dah ada kan untuk cuba melayakkan diri bagi acara pasukan. Yang sebenarnya kita telah layak bagi acara individu di Olimpik Tokyo, dan kita hanya untuk melayakkan diri bagi acara pasukan. Dengan ini kita akan menyertai kedua-dua antara acara individu dan pasukan untuk Olimpik. Untuk proses pemilihan seorang lagi archer yang kita tahu sekarang, kita ada Khairul, ada Akmal Hasrin dengan Zarif. So hanya 3 saja atau akan bawa ekstra seorang lagi? Sebenarnya kita untuk Olimpik kita hanya 3 seat saja untuk kelayakan. Jadi jika kita ingin cari yang seorang lagi mungkin masalah sebab masalah sekarang ni dengan pandemik sekarang ni kan kita tak dapat untuk mengadakan pemilihan untuk pertandingan pemilihan. Jadi mungkin pemanah yang keempat kita akan terus ke untuk mencetai dia orang lagi 2, 3 orang saja kita ambil. Siapa? Ya Zarif, mungkin Zarif, tapi belum tahu nama dia. Nanti saya akan cuba umumkan kemudian. Ya. Tengok keadaan sekarang ni. Ya. Top 3 dekat Paris dia akan layak kan? Ya. Top 3 kan? Ya. Untuk tengok macam mana kita boleh qualify dengan apa yang berlaku sekarang ni. Kita recurve berpasukan, kita konsisten. Beijing, London, Rio. Ya. Sekarang boleh lagi ke dengan keadaan sekarang? Jadi kita lihat di sekarang ni banyak negara-negara yang tarik diri Jadi insya-Allah bukan kita ambil daripada menarikkan diri dia orang, tapi kita cuba usaha, tapi untuk kelayakan pada ni kita harap kita akan dapat. Mungkin kita akan cuba saja upaya untuk melayakkan diri. Sebab kita belum pernah. Kalau boleh mention negara mana yang tarik diri? Apa yang kita tahu, Korea Utara, dan ada 2 negara lagi yang tak ni kan. Mungkin. Okey.